Try lah benda ni. Kok Panglima lalu tak singgah kat aku dan Panglima tak nampak aku. Cerita ilmu-ilmu yang tak apa-apa, benda mentera-mentera diraup kat muka asal daripada Indonesia tapi dah mastoting kat Malaysia ni. Iris di tubuh dia nak tunjuk yang diri dia ni kebal. Waktu tu Panglima tak silap aku, Datuk Zulkifli Mak Zaim tak silap aku lah. Hai, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di cerita kali ni. Okay guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang satu cerita. Ni pengalaman aku lah. Pengalaman aku waktu aku baru-baru bebas daripada persekolahan, dan baru-baru lagi aku join tentera time tu. Ni satu pengalaman ni amat berharga lah bagi aku. Satu motivasi untuk aku dan satu garis panduan lah untuk aku kenal apa yang haram, apa yang salah time tu. Terlalu terpengaruh dengan keadaan semasa. Ok, pendekkan cerita. Hari ni aku nak kongsi dengan korang satu cerita yang aku pernah belajar. Ilmu di sebalik mata, atau pendekkan cerita ilmu-ilmu yang tak apa-apa lah. Cerita dia macam ni. Aku ringkaskan cerita dia. Ono yak somno ni. Siapa-siapa ada ciman ni darah tinggi kau kena mau jantung duk belakang sikit. Kalau rasa nak klik. Pada mulanya waktu aku masuk tentera, biasalah budak baru kan selalu kena ragging, kena bully dengan abang-abang. Benda tu bagi aku biasa sebenarnya. Tapi aku nak cerita aku lalui benda tu sampai satu masa aku agak-agak stres tau. Agak-agak mental, agak-agak fikir macam nak absent waktu kena bully. Tapi bila dah benda tu dah berlaku, benda tu dah berlalu, ada kebaikan yang kita nampak dari sudut dia orang ni bully kita ataupun dia orang ragging kita. Ada kebaikannya. Tapi bukan tu aku nak cerita. Aku nak cerita satu pengalaman aku waktu aku kena bully dulu. So dan waktu tu juga aku kenal brother aku ni yang 2-3 intake ke depan. Brother aku lah. Dia ni seorang yang relax. Dia ni seorang yang cool. Dan kalau kami duduk di bilik bujang tu, dia tak pernah kata nak ragging kami. Dia cuma tegur-tegur benda yang salah. Tapi dengan dia lah aku belajar satu ilmu yang aku agak terkesan lah sampai ke hari ni. Dan cerita ni aku nak kongsi dengan korang. Ok, pendekkan cerita macam ni. Pada satu hari ni aku tengok brother aku ni, dia ada baca-baca satu benda mentera-mentera diraup kat muka dia. So aku tanyalah, Stop, baca apa tu? Dia katalah dia baca satu ayat ni untuk orang suka kat dia, dan ayat ni juga untuk orang tunduk kat dia. Dan brother aku ni, aku tengok dia ni memang ramai perempuan. Dia memang ramai perempuan suka kat dia lah, masuk aku. So dah lama-lama tu aku cubalah cari masa macam mana aku nak dekat dengan dia untuk aku nak minta lah benda ni kat dia. So ada masa tu aku jumpa dia. Aku pun cakap lah, Stop, ajarlah saya benda ni. Dia cakap, aku boleh ajar benda ni, ilmu ni, tapi kau kena pergi minta sendiri lagi elok, dia kata. So ada satu masa dia bawa aku pergi ke Hulu Langat, tak silap aku. Tempat tu Hulu Langat, berjumpa dengan macam apa panggil pawang lah. Dia memang padu lah. Pawang ni berasal daripada Indonesia tapi dah mastoting kat Malaysia ni. Aku pergilah. Tujuan dia naklah minta ilmu orang tunduk kat kita, ilmu yang orang tak cari pasal kat kita. So aku pergilah. Pergi sampai ke rumah pawang tu dekat Hulu Langat ni. Aku tengok masa tu dah ada 2-3 orang lagi, orang yang luar datang main minta macam-macam lah kat dia. So waktu aku sampai tu, dia tengah demo demo pada kat diri dia untuk apa panggil, iris di tubuh dia. Dia nak tunjuk yang diri dia ni kebal. So aku buat apa ni? So bila aku sampai tu, dia pun jemput. Sembang. Dia kata dia suruh aku ambil parang. Dia suruh aku potong batang pisang untuk nak memastikan parang tu tajam tak tajam. Aku ambil lah parang tu, aku libas lah di batang pisang tu untuk nak tunjuknya parang tu tajam. Memang tajam parang tu. So dia suruh ambil parang tu juga, iris kat tangan dia. Orang suruh, aku buat je lah. Memang tak makan.
Memang dia punya kulit tu dia macam getah. Tapi aku bukan rasa nyilu ataupun ngeri masa aku iris tu. Tapi ada satu something yang aku rasa, apa ni? Tahu kau aku rasa apa? Aku rasa bau tahi tau. Bila aku dekat dengan pawang tu, bau tahi. Apa ni? Tapi dalam hati je lah, aku tak cerita kat orang bau apa ni? So pada situ, lepas ditunjuk yang diri dia ni kebal, sampai ke tengah aku minta lah ilmu yang untuk orang tak cari pasal dengan aku, orang tunduk dengan aku, orang malu alah dengan aku. So dibagilah, aku buat balik lah ilmu tu. Bila satu masa aku ada langgar lah undang-undang dalam tentera ni, tata tertib lah tak masuk baris, terlewat masuk duty. So RSM pun panggil lah aku untuk nak sebut lah kesilapan aku ni. So aku pun try lah, aku try ayat tu. Pada mulanya aku cuba, aku yakin aku try lah kok benda ni menjadi. Aku try lah kat RSM aku mula-mula. RSM panggil masuk pejabat dia, aku baca-baca ayat ni. Dengan izin Tuhan aku rasa, dengan keyakinan aku, benda tu menjadi. RSM aku tak tanya banyak tau. Tanya-tanya, kau buat silap macam ni. Okey, kau ambil lah duty 3 hari. Okey, dah keluar. Tak adalah nak marah, nak ketuk kepala aku ke apa, memang tak ada time tu. So ada satu masa juga aku dipanggil temuduga oleh OC. Ada satu beberapa kes. So aku baca juga ayat ni. Aku baca ayat ni, OC aku ni dia macam tak cakap banyak juga. Dia macam macam tu. Okey, dah keluar. Jangan buat lagi macam tu lah. So aku daripada situ aku rasa confidentnya dengan ayat ni. Aku bodoh time tu, tak tahu apa. Aku jangan yakin aku buat menjadi. So aku buat power ayat ni rupanya. So aku pun buat kat bilik bujang. Brother aku, incah-incah aku kat bilik bujang tu tak ambil tahu pasal aku. Dia macam waktu skot aku kena ragging ni, aku ni bernasib baik. Waktu tu aku kena pergi kat situ. Waktu ni aku kena dia orang suruh basuh baju. Bermakna dalam keadaan tu aku bernasib baik je, selalu tak kena ragging time tu. So aku pun yakinlah diri aku, mengatakan ayat tu power. Ayat tu power. Okey, penama ayat tu yang jadi tawar ayat tu, ada satu peristiwa. Waktu tu di camp aku ada admin tau, pemeriksaan pakaian dan dokumen apa semua. Aku masuk pembarisan admin tu. So aku pun dengan yakin ni, aku kata aku nak try lah benda ni. Kok Panglima lalu tak singgah kat aku, dan Panglima tak nampak aku. Sebab waktu tu Panglima tak silap aku, Datuk Zulkifli tak silap akulah. Kepada Datuk, sorry tu saya tercerita benda ni. Waktu tu Panglima tu datang untuk buat pemeriksaan pembarisan. Dia datang, dia berhenti, dia tegur nanti dia. So aku tengok dalam 2 orang lagi nak sampai kat aku tu. Aku pun baca ayat ni, baca dalam hati, supaya Panglima ni tak singgah kat aku dan terus dia tengok Okey, dia pun lalu depan aku. Panglima tu lalu depan aku, dia dah lepas aku Lepas tu dia river balik. Dia pun cakap, kau ni dah kenapa? Berpeluh, kau sakit ke? Tak ada Panglima. Kau ni asal orang mana? Saya asal orang Terengganu, Panglima. Kau umur berapa? Dia tanya umur, dia tanya aku Terengganu kat mana, berapa lama dah servis. Jadi benda tu jadi panjang tau. Jadi macam dia tertarik dengan aku. Ayat yang aku baca tu untuk orang tak nampak, ataupun untuk orang tak ambil tahu pasal aku. Untuk orang buat tak tahu je, nampak tak nampak je. Rupa-rupanya bila aku buat kat Panglima ni, dia banyak tanya aku. Dalam 15 minit ada depan aku, dia tanya tu, tanya ni, tanya ni. Kau bayang masa tu aku prebek nak bercakap dengan Panglima, menggigil tau. Dia punya aura Panglima ni, dia punya tak boleh lah. Memang kau bayang, kau masih prebek time tu nak bercakap dengan Panglima, memang goyang siuk, memang goyang. Aku try buat benda tu, rupa-rupanya benda tu aku buat tu tak menjadi. Jadi benda lain. Jadi dia pula tertarik dengan aku. Dia tanya tu, tanya ni, aku dah menggigil tau. Dalam hati, bilalah Panglima nak pergi ni, macam-macam dia tanya aku ni. Lama-lama dia pun pergi. Bila pergi tu, aku dalam hati aku, kenapa tak menjadi ni? Kenapa tak menjadi ni ayat ni? So daripada peristiwa tu lah, aku dah tak menjadi. Mungkin sebelum ni nasib, ataupun nasib lah aku boleh katakan, aku buat tu nasib je lah. So aku tak
tak amalkanlah benda tu. Tapi dalam sepanjang aku amal ayat tu, memang tak boleh. Kau jadi pewatak kau yang seorang yang panah barang. Kau rasa diri kau megah. Kau akan rasa diri kau ni hebat. Kau jadi asyik nak bergaduh je dengan orang disebabkan ayat tu. Sebab kau mengamal ayat tu. Ayat tu tak silap aku bukan ayat Al-Quran. Cuma ayat tu macam Jawa dan dia macam seru-seru something yang aku rasa aku pun tak apa ingat dah benda tu. Something yang alang-alang dengan gunung ganang. Macam tu lah dia punya ayat dia tu. So aku rasa tak boleh ni. Mak ayah aku pun bila aku balik kampung, mak ayah aku kata aku perangai aku lain, asyik nak marah je, panah barang tak tu pasal. Itulah aku rasa tak boleh tu. Aku diam tu, aku tak aku tak amal ayat ni. Inilah cerita yang aku nak kongsi pada korang. Cerita satu pengajaran untuk diri aku, untuk tauladan untuk korang. Benda macam ni kau tak perlulah belajar. Aku rasa dia buat engkau huru-hara hidup engkau. Lagipun kita dah ada agama, kita pegang kepada agama kita, kita yakin dengan Allah. Waktu tu aku cakap aku memang jahil, aku terikut-ikut, dan aku rasa benda tu boleh shortcut dengan cara itu. Ni video ni aku kongsi dengan korang bukan tujuan untuk menjatuhkan mana-mana pihak ataupun nak memalukan mana-mana orang. Tujuan dia aku berkongsi dengan korang video ni dan cerita ni, tujuan dia untuk ambil tauladan apa yang aku rasa dan apa yang aku alami sewaktu aku belajar benda-benda macam ni. So memang tak elok benda-benda macam ni. So menjadi satu barah dalam diri kau kalau kau tak cepat-cepat untuk buang benda-benda macam ni. Aku pergi ke Pawang ni bukan sekali tau, 2 kali. Satu hari aku pergi waktu aku ingin belajar ilmu buka hijab. Dalam masa aku belajar ilmu yang penunduk ni, ada juga aku belajar ilmu buka hijab. Tapi aku cerita dengan korang di lain video, di lain cerita. Aku akan cerita korang macam mana peristiwa aku belajar ilmu buka hijab. Okey, untuk cerita kali ni sampai di sini saja. Semoga menjadi tauladan, menjadi iktibar kepada yang lain atas ceritaku ni. Jumpa di lain-lain video ataupun dijumpa di lain-lain cerita. Assalamualaikum.